إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد Assalamualaikum warahmatullahi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Tuan-tuan yang hadir, hendaklah kita berdiam diri, jangan bercakap-cakap ketika khatib sedang membaca khutbah, kerana yang demikian itu akan menghilangkan pahala Jumaat. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qulta li sahibika yawmal jum'ah ansit wa imamu yakhutub faqad laghaw." Rawahu Bukhari wal Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. الذي لا إله إلا هو خيرات أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا
ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم القيامة أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقواه وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون muslimin rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala dengan penuh yakin dan ikhlas dalam melaksanakan segala titah perintahnya dan seterusnya meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita akan menjadi hamba-Nya yang saleh dan bertakwa dan dijamin akan keselamatan kita di dunia maupun di akhirat. Sidang Jumaat yang dimuliakan Allah, mengenang perjuangan dan pengorbanan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan suatu tuntutan di dalam Islam. Tuntutan ini selaras dengan hasrat bagi menjadikan setiap muslim itu bertanggungjawab untuk memastikan risalah yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dapat diteruskan kelangsungannya. Sempena mengingati bulan Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, member ingin mengajak semua hadirin agar sama-sama berusaha untuk menambah pengetahuan terhadap riwayat hidup dan sirah perjuangan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan salah satu cabang ilmu yang penting dan yang paling mulia bagi seseorang muslim. Hal ini kerana sirah nabawiyah ini memuatkan riwayat hidup insan yang paling agung dan yang paling sempurna akhlak dan budi pekertinya. Melalui penghayatan sirah kita akan dapat menjadikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar sebagai ikutan dan suri teladan dalam kehidupan seharian kita. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan kepada kita agar senantiasa menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ikutan dan suri teladan dalam kehidupan seharian kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan uswatun hasanah bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan yang mengharapkan balasan yang baik di hari kiamat. Serta perlulah kita senantiasa memperbanyakkan untuk berzikir. Hal ini telah dinyatakan oleh Allah melalui firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu contoh ikutan yang baik, yaitu bagi orang-orang yang sentiasa mengharapkan keridhaan Allah dan balasan baik hari akhirat, serta ia pula menyebut dan mengingati Allah banyak-banyak dalam masa susah maupun senang. Menurut riwayat ayat ini turun semasa perang Ahzab atau perang Khandaq
berlaku pada bulan Syawal tahun yang kelima Hijrah. Dinamakan Perang Ahzab adalah kerana di dalam peperangan ini kaum musyrikin dan golongan kafir bersekutu serta bergabung dengan kaum Yahudi untuk menyerang kaum muslimin di Madinah. Ibnul Katsir menjelaskan ayat ini merupakan dasar dan asas yang paling utama dalam seruan dan gesaan agar meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama ada dalam perkataan, perbuatan maupun tindakan dalam kehidupan baginda. Oleh kerana itu Allah Subhanahu wa taala menyuruh manusia agar meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal kesabaran, keteguhan, ribat, iaitu keterikatan dengan tugas, komitmen dan juga keseguhannya. Tujuan utama ayat ini diturunkan adalah untuk menghilangkan ketakutan dan kebimbangan serta mengembalikan kekuatan dan keberanian yang mula goyah pada awalnya akibat ancaman pihak musuh. Demikian Allah Subhanahu wa taala menyedarkan kaum muslimin agar senantiasa meneladani sikap dan watak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kesabaran dan keteguhan membela agama Allah Subhanahu wa taala. Atas sebab itu firman Allah Subhanahu wa taala melalui ayat ini benar-benar menimbulkan kesedaran dan membina kekuatan kepada mereka yang terguncang jiwanya, yang gelisah, gusar dan bimbang dalam berhadapan dengan musuh ketika hari Ahzab tersebut. Demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu contoh ikutan yang baik, dan firman itu disusuli pula dengan iaitu bagi kamu, yaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan keridhaan Allah dan balasan baik hari akhirat, serta ia pula menyebut dan mengingati Allah banyak-banyak dalam masa susah maupun senang. Hakikatnya umat Islam diperintahkan untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun dalam situasi dihujani kebimbangan, ketakutan dan ketika kepayahan menghadapi ujian. Menurut Ibnu Abbas, ayat ini juga sangat berkait rapat dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 218. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am hasibatum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum massatuhumul ba'sa'u wadh-dharra'u walzulzilu hatta yaqula ar-rasul wallazina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Maksudnya, adakah patut kamu menyangka bahawa kamu akan masuk syurga padahal belum sampai kepada kamu ujian dan cubaan seperti yang telah berlaku kepada orang-orang yang terdahulu daripada kamu? Mereka telah ditimpa kepayahan, kepapaan, kemusnahan harta benda dan serangan penyakit, serta digoncangkan oleh ancaman bahaya musuh. Sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman yang ada bersamanya, bilakah datangnya pertolongan Allah? Ketahuilah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat, asalkan kamu bersabar dan berpegang teguh kepada agama Allah. Al-Qurtubi turut menjelaskan maksud uswatun hasanah
yaitu kesungguhan Nabi sallallahu alaihi wasallam menggerakkan usaha bagi mendapat nusrah, yakni pertolongan Allah Subhanahu wa taala, merupakan satu usaha yang seharusnya diambil teladan oleh seluruh umat Islam dengan sebaik-baiknya. Meletakkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai suri teladan itu tidak hanya terhad kepada perkara-perkara yang menyenangkan dan yang menggembirakan sahaja. Sebaliknya, dalam keadaan berduka dan diselubungi kebimbangan pun, Nabi sallallahu alaihi wasallam turut menunjukkan contoh dan teladan yang terbaik untuk diikuti oleh kita semua. Allah Subhanahu wa taala turut memperkaitkan tentang uswatun hasanah itu dengan keyakinan seseorang mukmin yang meletakkan harapan dan sandaran hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ia mengharapkan balasan yang baik di hari akhirat kelak. Hal ini membuktikan bahawa hanya mereka yang benar-benar beriman dan berkeyakinan penuh terhadap segala janji Allah Subhanahu wa taala pasti akan menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai suri teladan dan diikutan di dalam setiap ruang kehidupan, baik di saat ditimpa kesusahan maupun di saat diuji dengan kesenangan. Sidang jamaah yang dirahmati Allah sekalian, sebagai kesimpulan, memperingati Maulidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan satu asbab yang menjadikan kita senantiasa mengenang perjuangan dan pengorbanan yang telah dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menjadikan sirah Rasul sebagai contoh teladan kepada setiap mukmin dalam semua aspek kehidupan mereka, dalam sekecil-kecil urusan hinggalah kepada sebesar-besar urusan di dalam kehidupan. Setiap individu Islam maupun para pendakwah hendaklah meneliti dan mempelajari sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suatu proses untuk memperolehi kemuliaan lantaran mengambil dan menuruti segala teladan daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menjadikan risalah nabawiyah ini sebagai risalah yang paling sempurna, menyantuni keperluan setiap manusia dalam pelbagai suasana dan zaman. Mudah-mudahan kita semua akan mendapat kemuliaan berada bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga Jannatul Firdaus yang kekal abadi insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. Ali Imran ayat 144. Maksudnya, dan Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang Rasul yang sudah pun didahului oleh beberapa orang Rasul yang lain yang telah wafat atau yang terbunuh. Jika demikian, kalau ia pula mati atau terbunuh, patutkah kamu berbalik, yakni berpaling tadah menjadi kafir? Dan ingatlah, sesiapa yang berbalik, yakni menjadi kafir, maka ia tidak akan mendatangkan mudarat sedikit pun kepada Allah, dan sebaliknya Allah akan memberi balasan pahala kepada orang-orang yang bersyukur akan nikmat Allah, akan nikmat Islam yang tiada ada bandingannya.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu faya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Zukhrina wa Maulana Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad an-munqidhi min ad-dalalah wal jahalati ila an-nuril haqq wal imani wal huda. وعلى آله وأصحابه الذي هم قدوتنا ولهم الفضل على جميع الأمة إلى يوم القارعة. أما بعد فيا عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم فاتقوه لعلكم تفلحون. اتقوا الله من سماع اللغو وفضول الخبر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. فقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. واعلموا أن الله أمركم بالأمر واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا. اللهم اصلح أئمتنا وولاة أمورنا واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك جلالة الملك مولانا الأمين الكريم السلطان صلاح الدين ابن المرحوم سلطان بدلشاه وولي عهده دوليا teramat mulia Tengku Syarafuddin Badlisyah ibni Sultan Salahuddin wa jami'al usratil malakiyah. Allahumma waffiqhum lissadad wa aslih bihimul ibada wal bilad waj'alit taqwa lahum khayra zad innaka raufur rahimun jawad ya latifan bil ibad ya arhamar rahimin. Ibadallah inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsani
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة